Betul Alif, Malaysia mampu tarik pelancong dengan produk makanan halalnya. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, dengan lebih 2 bilion populasi Muslim di dunia, sektor itu mempunyai pasaran yang luas untuk dibangunkan oleh usahawan Sarawak. Malah pendekatan Malaysia dalam membangunkan industri halal menarik perhatian beberapa chef terkemuka di negara jiran. Dengan adanya produk halal akan memudahkan lebih ramai pelancong dari negara Islam untuk datang dan mengakses keunikan yang terdapat di Sarawak. Datuk Seri Nancy berkata demikian pada majlis penutupan Karnival Mini Kebudayaan dan Kesenian Islam 2022 di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuching. Tambahnya, Malaysia menerima purata 5.3 juta kedatangan pelancong Islam dengan janaan mencecah $3.8 bilion Amerika sebelum pandemik COVID-19 melanda. Sementara itu, menyentuh tentang penganjuran karnival itu, beliau berharap skopnya dapat diperluaskan lagi bagi menarik lebih ramai penyertaan dari negara luar yang juga berminat dalam kesenian Islam. Golongan yang berminat untuk berkecimpung dalam sektor penternakan khususnya di Limbang disaran supaya merujuk kepada pihak Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Menterinya Dato' Hasbi Habibullah berkata pihaknya telah pun menyuarakan agar program penternakan ayam yang dilaksanakan melalui Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan atau FELCRA di bawah kementeriannya dapat dilaksanakan di negeri ini dan Sabah. Bersama saya juga YB Datuk Rahman, Timbalan Menteri Pertanian Sarawak ini, iaitu tentang mungkin siapa yang berminat kita boleh membantu juga, membantu apa cara sekalipun bagaimana nak bantu mereka untuk membuka ladang ayam dan sebagainya, untuk pengeluaran telur dan sebagainya. Boleh, insya-Allah kalau ada yang berminat kita menghubungkanlah kalau ada yang berminat. Ujar beliau langkah ini bagi menjadikan daerah Limbang sebagai salah satu pembekal produk berasaskan ayam. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Merdeka 8 Parlimen bersempena Hari Malaysia 2022 di Limbang. Terdahulu dalam ucapan, Datuk Hasbi berharap lebih banyak lagi program seumpama ini dilaksanakan sebagai wadah untuk masyarakat mendapatkan maklumat tepat serta membina jaringan kukuh antara rakyat dan kerajaan. Beliau turut menzahirkan ucapan tahniah kepada semua pihak, khususnya Jabatan Penerangan yang telah bertungkus lumu sepanjang program tersebut. Satu kajian menyeluruh berkaitan kawasan Bintulu akan dilakukan bagi mempertingkat aspek pembangunan kawasan tersebut. Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom berkata, kajian itu akan melihat kepada pelbagai aspek termasuk demografik bagi memastikan pembangunan diperluas sehingga ke Miri. Datuk Seri Dr. Stephen Rudy yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Kemenar berkata kajian itu akan dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri susulan permintaan yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud yang disampaikan dalam kunjungan hormat bersama Tun Pehin Sri Taib di kediamannya di Demak Jaya, Kuching. Tun voiced out his concern. A study need to be done to make sure that people in Bintulu will feel the positive impact of this development. So therefore, I think the Sri SS telah pun mengambil kira dan kita memang sudah ada study. But we want to see the demographic study of it, how to develop, to spread out to Sebau and to Tatau, to Tanjung Kedorong, all the way to Semalaju. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rudy memberitahu kunjungan hormat itu juga adalah bagi menjemput Tun Pehin Sri Taib serta isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib untuk merasmikan sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Sarawak di lapangan terbang lama Bintulu pada Jumaat ini. Katanya acara itu juga dijangka dihadiri Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang. Mengulas lanjut, beliau yang juga menteri bertanggungjawab bagi sambutan tersebut memberitahu beberapa program telah disusun atur, antaranya acara berbasikal sejauh 20 km bersama Premier Sarawak yang akan disertai 400 pengayuh basikal. Manakala bagi acara rasmi pula akan bermula pada pukul 7
malam. Kemudian diikuti konsert kebudayaan dan nyanyian daripada artis-artis tempatan. Ujarnya seramai 5,000 orang dijangka memeriahkan sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Sarawak itu nanti. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah menyuarakan rasa sedih dengan kejadian seorang bayi lelaki yang baru dilahir dan ditinggalkan berhampiran sebuah rumah di Batu Sembilan, Jalan Kuching Serian pada Khamis lepas. Kes terbabi dilaporkan oleh sebuah akhbar tempatan dalam terbitan pada Sabtu lalu. Dalam satu kenyataan, Datuk Seri Fatimah berkata, tindakan sedemikian bukan sahaja mengundang bahaya kepada keselamatan bayi berkenaan, namun turut memberi kesan kepada status kewarganegaraan bayi yang tidak berdosa itu. Beliau menegaskan ini kerana di ruang kewarganegaraan sijil lahir bayi terbabit akan dicatat status kewarganegaraan belum ditentukan. Ia sekaligus akan menimbulkan kerumitan kepada bayi itu untuk mendapat kemudahan yang biasa dinikmati sebagai rakyat Malaysia. Datuk Seri Fatimah menambah, menerusi program advokasi untuk mengelak kes kehamilan dalam kalangan pelajar atau belia, pihak kementerian selalu menekankan tentang bahaya kehamilan di usia remaja. Selain itu, sebagai langkah pencegahan, sekiranya berlaku kehamilan remaja di luar perkahwinan, mereka dinasihatkan untuk selalu memaklumkan tempat yang perlu dituju. Baik, sementara itu dalam perkembangan lain, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah menggalakkan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesihatan secara tahunan sebagai amalan gaya hidup sehat. Beliau menjelaskan ini memandangkan masyarakat keseluruhannya menjadi masyarakat menua secara perlahan. Datuk Seri Fatimah menambah adalah penting juga bagi golongan muda untuk melakukan perkara yang sama dalam usaha menjaga kesihatan mereka. Beliau mengulas kenyataan yang dikeluarkan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin yang menyatakan cadangan agar majikan memberi cuti tambahan sehari kepada pekerja untuk jalani saringan kesihatan. Datuk Seri Fatimah menambah, amalan ketika ini adalah sama ada mengambil cuti daripada cuti tahunan atau sesetengah majikan membenarkan mereka pergi untuk menjalani pemeriksaan kesihatan dan kembali bekerja setelah selesai pemeriksaan. Tambahnya, pencegahan merupakan strategi intervensi awal selepas pemeriksaan kesihatan yang akan membantu mengurangkan penyakit serius. Baik saudara, perkembangan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Ya baik, terima kasih Bu Mawin.